Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengacara majlis, pengurusi dan ahli yang terkuasa Masjid Sultan Muhammad ketiga Pasir Mas, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 4 hari bulan 4 1444, tarikh dia bersamaan dengan 30 hari bulan 10 2022. Alhamdulillah, kita dapat bersama dalam majlis ilmu. Tajuk yang kita akan bincangkan iaitulah tentang fadlul Islam, kelebihan Islam. Kita sebagai seorang Muslim, kita sudah tahu bahawa Islam itu satu agama yang sangat indah, yang cantik. Kenapa? Sebab dia datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang turunkan agama ini kepada kita. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diredai, yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, iaitulah agama Islam. Agama-agama yang lain walaupun turun daripada langit, dia panggil din as-samawi, contohnya Nasara, Yahudi, semua ada kitab. Nasara ada kitab Injil, Yahudi ada kitab Taurat. Ingat belakang dah kita kan, nama-nama kitab yang terdahulu. Tetapi kitab itu sudah tamat tempoh dia apabila turunnya Al-Quran. Bila turun Al-Quran, maka kitab-kitab yang terdahulu sudah ditamatkan tempoh dia, dan ada di antara ajaran-ajaran yang sama maka dipakai, yang berbeza maka dipakainya Quran, tidak lagi dipakai Taurat dengan Injil. Kita dalam bulan Rabiul Awal yang lalu kita dah bincang panjang tentang Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhirul anbiya wal mursalin, Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul selepas pada dia. Kitab dia Al-Quran merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, muhaiminan, yang menjadi pengawal kepada kitab yang terdahulu. Maknanya kalau orang kata adalah kitab Taurat ni, ajaran ni, kita kena tengok Al-Quran. Ambil Quran tengok, pelaga dua tu. Kalau bercanggah, tak boleh pakai. Kalau tak bercanggah, kita terima. Pasal itulah kata kaedah yang dibuat oleh para ulama, syar'u man qablana syar'un lana. Syariat orang dulu daripada kita menjadi syariat kepada kita sekiranya tidak bercanggah dengan syariat kita. Maknanya cuma dari sudut dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam, dakwah para nabi dia mula dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita tengok dalam Islam ini, dia ada 3 komponen. 3 perkara ini menjadi kewajipan kita, menjadi satu fardu ain kepada kita kena belajar. Kita hari ni kalau kata malam ni ada kelas ulang kaji, kelas fardu ain, agak-agak hak mari ni orang tua ke budak-budak? Budak-budak yang mari tak? Orang tua tak mari. Tapi kalau kita tanya orang tua tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, boleh jawab ke tak boleh jawab? Oh, dia kata kita belajar dah ustaz, bukan tak tahu, cuma lupa.
Lupa itulah menjadi tanggungjawab kita para jemaah sekalian, menjadi kewajipan kepada kita, kena ulang kaji. Kena sentiasa hadir dalam majlis ilmu yang membincangkan tentang Islam, iman dan ihsan. Maka usulul iman, asas kepada agama ini 3 perkara yang kita kena tahu, iaitulah martabat yang pertama dia panggil Islam. Kemudian martabat yang kedua iman. Dia dua tu tak boleh pisah. Kalau ada iman saja tak ada Islam, tak jadi. Kena ada serentak. Sebab iman ma waqara fil qalbi. Iman itu iaitulah perkara yang terpasak dalam hati. Bermula dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Orang ni tak boleh masuk Islam, tak jadi Islam dia kalau dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Dan dia nak mengucap 2 kalimah syahadah, dia kena yakin. Saya kata dah dengan mulut tapi hati tak percaya. Kita kata itu iman munafik, bukan iman muslim. Kalau dia kata saja dengan mulut, hati pun kata tapi tak beramal dengan anggota, kita kata itu iman murji'ah. Makna iman orang yang tak lengkap. Sebab dia kata dengan mulut, dia percaya dengan hati tapi dia tidak beramal, kita kata ini tak cukup. Maka yang cukupnya, yang dipegang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitulah kita bermula dengan kata dengan mulut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hati kena percaya, itu dia panggil iman. Iman, kepercayaan dalam hati. Benda tak nampak, tapi yang menampakkan kesan iman itu apabila kita beramal dengan rukun Islam. Maka dipisahkan antara iman tu kepercayaan dalam hati, Islam iaitulah amal dengan anggota yang zahir yang kita boleh kesan orang ni. Dia ni Islam ke tak? Tengok tak ada solat, tak semaya dia ni. Habis kita nak kata Islam macam mana? Bulan Ramadan duk makan ngak-ngak macam lembu dengan kerbau tepi jalan dia. Macam mana dia puasa? Macam mana dia Islam? Maknanya Islam itu tanda yang zahir yang kita boleh nampak. Kita boleh tengok dia punya amalan dia. Yang ketiga dia panggil martabatul ihsan. Ihsan ini martabat, orang panggil kebersihan hati tentang segala amalan yang kita buat. Maka di sini para ulama apabila bincang tentang tajuk ini, dia mula dengan hadis Jibril alaihissalam. Jibril mari dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman? Jibril tanya, apakah itu iman? Maka Nabi jawab, al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si. Jadi iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada kitab, dengan 6 rukun iman. Kemudian dia tanya tentang Islam apa dia? Maka Nabi jawab Islam itu 5. Yang peliknya dia tanya, bila Nabi jawab dia kata sadaqta, benar apa yang kamu jawab. Kemudian mal ihsan. Apakah itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah macam kamu nampak Tuhan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita tak nampak Tuhan, kita kena rasa Allah nampak kita. Dalam ilmu yang kita belajar, ilmu fardu ain yang kita belajar, di antara sifat Allah Ta'ala kaunuhu basiran, Allah Ta'ala melihat. Maknanya kalau kita tak boleh naik darjat, kita rasa kita nampak Allah, kita kena naik darjat ke yang kedua, iaitu Allah tengok kita. Bila Allah tengok kita, sudah pasti kita ni kalau orang tengok kita buat kerja, molek selalu buat tak? Berlembut ya, berhalus kata orang. Tapi kenapa dalam ibadat kita tidak berhalus? Kenapa ibadat kita kadang-kadang gopoh kapah kita buat? Sebab darajatul ihsan yang sepatutnya ada dalam hati kita tu tak naik. Kalau naik hati ni, dia akan mari ikhlas. Kita akan buat ibadat kita ni semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, tidak kerana nak tunjuk pada orang, bukan kerana nak menyuhu, bukan kerana nak ambil nak glamour. Kata orang zaman kita nak cari like, tidak. Sebab apa? Sebab kita tahu amalan kita ni dinilai oleh Allah Azza wa Jalla melalui keikhlasan yang terpahak dalam hati kita. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang ikhlas beribadat kepadamu.
Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan tugas, Nabi kita menjalankan tugas. Apa dia tugas Nabi? Menyampaikan agama yang diperintahkan oleh Allah kepada dia. Lama mana Nabi kita bertugas? Tuan-tuan kena ingat. Kalau orang tanya kita, Nabi dibangkitkan umur dia berapa? 40. Ingat lagi kan? Umur 40, Nabi dibangkit jadi Rasul. Dia wafat bila? Nabi kita mati bila? Umur dia pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Kalau ulama mengatakan umur Nabi ketika dia wafat iaitulah umur dia 63 tahun. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan tugas dakwah dia, menyeru manusia kepada tauhid kepada Allah, ani'budullah wajtanibut taghut, selama 23 tahun. Masuk tahun yang ke-23 ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Makkah, di Arafah, turun ayat Quran ni. Tuan-tuan tanda ayat Quran ni, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawm, hari ini. Maka hari ini tu bila? Iaitulah hari ketika Nabi berada di Arafah. Dia panggil tahun Hajjatul Wada', haji yang terakhir. Nabi kita pergi sekali ya haji. Alhamdulillah, tuan-tuan kata kenapa Nabi tak pergi banyak kali? Kita kata dia pergi sekali pun ramai lagi orang tak pergi haji ni. Dia kata ustaz, bukan kita tak nak pergi haji, tak buat haji, tak pergi kota. Dia cari jalan belaka tu. Dulu anak sebut dah sini. Kalau kita pergi daftar tabung haji, kita boleh haji tahun berapa-berapa, tak kira lah, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ana kata sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan ada hujah bila ditanya oleh malaikat. Malaikat tanya, mu harta banyak, kenapa tak pergi haji? Kita tunjuk surat tabung haji. Saya dah daftar tabung haji bagi lambat. Agak-agaknya lepas ke tidak jawapan kita dengan malaikat. Harap-harapnya boleh. Ni kalau tak daftar langsung, duit banyak nak jawab apa? Jadi maka di sini kita menyeru pada para jemaah sekalian supaya pergi daftar diri di tabung haji untuk naik haji. Bukan daftar boleh buku kuning. Hak tu RM2 zaman dulu lagi orang daftar RM2 boleh buku kuning. Lah, sekarang ni dia panggil mendaftar naik haji, berbeza. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di Arafah, Hajjatul Wada', dinamakan Hajjatul Wada', haji yang terakhir, sebab Nabi kita balik daripada haji itu hanya 2 bulan lebih je. Dia balik Muharram, Zulhijjah, Muharram, Safar, akhir Safar Nabi kita sakit. 12 Rabiul Awal tahun 11 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maknanya 23 tahun dia menjalankan tugas. Allah Ta'ala telah beri anugerah ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Yang darjat yang kedua, aku sempurnakan ke atas kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam itu menjadi agama pegangan anutan kamu. Maka bila kita sebut tentang agama, kata di para ulama, ayat ini akhir min awakhiri ma nazala minal Quran, di antara ayat yang terakhir turun dalam Quran, iaitulah ayat al-yawma akmaltu lakum. Ada lagi khilaf ulama tu ada, tapi ini yang masyhur, dia kata ayat ini di antara yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita balik daripada haji, duduk di Mekah, duduk di Madinah bulan Rabiul Awal, bulan Muharram, akhir Safar, awal Rabiul Awal Nabi kita sakit, kemudian Nabi kita wafat pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Maka ayat ini para jemaah sekalian, Allah Ta'ala telah beri satu anugerah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wafat
kecuali selepas menjalankan tugas menyampaikan agama. Mana kalau kita kata ada lagi hak Nabi tinggal, ada lagi hak Nabi orang panggil tak sempat nak bagi tahu, mana kita berbohong, bercanggah dengan Quran. Sebab Quran kata al-yauma akmaltu, hari ini aku sempurnakan. Macam mana kita kata tak cukup lagi? Ada ulama mengatakan sempurna di sini dengan makna telah sempurna rukun Islam. Rukun Islam kita berapa? 5. Yang pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi kita ajar mengucap ni sejak bila? Semenjak awal-awal dilantik menjadi Rasul secara perlahan-perlahan. Maka orang pertama masuk Islam iaitulah Sayyidah Khadijah, isteri dia. Orang laki-laki yang pertama masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Kanak-kanak yang pertama Islam Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hamba yang hamba iaitu Zaid. Maknanya ini di antara nama-nama besar yang disebut orang yang terawal menerima Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Setakat tu ya. Ya. Kemudian bila mari rukun Islam yang kedua, salat, apabila berlakunya Isra' Mi'raj. Makna lepas pada 10 tahun Nabi kita berdakwah kepada tauhid, baru mari salat. Puasa bila? Nabi duduk di Madinah tahun yang kedua, barulah disyariatkan puasa. Dan zakat sekali. Haji bila? Haji khilaf ulama. Ada setengah ulama kata tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6. Tapi kenapa Nabi tak pergi? Ada yang kata tak, tahun yang ke-9 Nabi kita difardukan haji. Habis kenapa tak pergi tahun 9? Sebab tahun yang ke-9 tu ada masalah. Apa dia masalah? 2 masalah besar. Masalah yang pertama, tarikh haji itu dimain-mainkan oleh jahiliah. Maknanya dia tak balik lagi kepada tarikh asal Zulhijjah, tarikh wukuf yang tepat dengan hari yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, masa tu Mekah masih lagi dihadiri oleh non-Muslim. Sekarang ni orang tak kata orang kafir. Kata orang kafir dia kata kasar bahasa ustaz ni. Kena kata apa? Bukan Islam. Sebenarnya kalau bukan Islam, apa dia jadi? Kafir juga. Dia macam khinzir dengan babi. Tak dia kata babi kasar. Habis kata khinzir. Lepas kata khinzir, kita tanya dia, khinzir itu apa? Babi. Maknanya cuma bahasa lah. Tak okey lah kalau kita ceramah di dewan ramai-ramai, orang bukan Islam pula, wahai buat kafir. Benar dia ni. Kita kata saudara-saudara kita yang bukan Islam lembut sikit. Ada setengah pendakwah dia tak kata bukan Islam, dia kata yang belum Islam. Saudara yang belum Islam. Tapi dia kata kalau sebut belum Islam, ada setengah orang Islam dia bantah. Dia kata macam awak ni nak kata kami akan masuk Islam ni. Dia main psikologi belaka tu. Baik. Maknanya Nabi SAW hantar Sayyidina Abu Bakar mengetuai delegasi haji pada tahun yang ke-9 Nabi kita hantar lagi supaya mengisytiharkan di Mina, isytiharkan di Mekah, ala la yahujju ba'dal am musyrik. Mulai lepas pada tahun 9 ini, tahun depan orang bukan Islam musyrik tak boleh mari haji, tak boleh masuk Mekah. Jadi waktu Nabi kita hadir mengerjakan haji, tak ada lagi orang kafir masuk Mekah. Sampai saat ini pun mengikut peraturan orang bukan Islam tak boleh masuk ke tanah haram. Kalau dia masuk senyap-senyap menyusu, itu cerita lain. Tapi secara rasmi tak ada. Dan kerajaan apa dia tulis? Dia ada label kan, dekat dengan border tanah haram dia tulis non muslim, dia tunjuk anak panah decline. Orang masuk menyusu, timbul soalan. Dia kata kalau orang masuk senyap-senyap, orang bukan Islam, adakah dia kena salok ke anjing ke? Nyuruh dia lalak ke? Kita kata tak ada. Abu Jahal pun duduk Mekah juga dia. Tak ada anjing mari salok dia. Jadi kita kata tentang masalah kepahaman lama kita tu, kalau orang bukan Islam masuk kena salok dia anjing lah, kena tu kena ni, kita kata wallahu alam tak berlaku benda tu. Ada je orang bukan Islam menyamar masuk, tapi tak ada bunyi pula kena panah ke halilintar ke, kena salok, kena halau ke anjing. Wallahu alam, yang pentingnya kalau dia dapat dikesan, dia akan dihalau oleh immigration. Itu betul. Immigration tengok,
non-Muslim, lah, masuk lain. Jadi alhamdulillah, haji yang terakhir sekali disyariatkan, maka al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan agama kamu, yakni tamat 5 rukun Islam sudah sempurna. Dan juga kata ulama tafsir, dan ajaran Islam juga sudah sempurna. Yang ada tinggal sikit-sikit lagi tu beberapa perkara dari sudut muru'ah, dari sudut perkara akhlak dan perkara-perkara yang masih lagi berbaki 2 bulan lebih tu, tidaklah ada lagi syariat yang besar-besar, rukun-rukunnya semua sudah sampai, sudah sempurna. Kita kata alhamdulillah. Maka di sini ayat ini juga menolak perbuatan-perbuatan orang yang cuba nak masukkan ke dalam agama ini ajaran yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia bawa dalam kitab Arba'in, kitab hadis 40, salah satu daripada hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Mana-mana orang yang ahdas, reka-reka ibadat, bawa masuk dalam agama ini perkara yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ditolak. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi para pelajar sekalian, ayat ini menolak orang-orang yang nak mengurangkan Islam ataupun nak menambah kepada ajaran Islam yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita kata kita duduk di antara, di tengah-tengah, bainal ifrat, golongan yang melampau, wat tafri, golongan yang cuai. Apa dia melampau? Orang yang cuba nak masukkan ajaran yang tidak ada dalam Islam. Nabi tak ajar. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat banyak ajaran-ajaran yang disebut dengan nama ajaran batiniah contohnya. Mari ajar kepada kita benda yang pelik-pelik, tak ada pun dalam Islam. Tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diajar oleh sahabat, tidak dibuat oleh imam-imam yang besar. Imam Syafi'i pun tak buat. Imam Malik lagi tak buat. Tiba-tiba orang ni mari nak ajar, kita mengatakan tidak. Itu dia panggil melampau, nak masuk benda yang tidak ada. Yang kedua dia panggil tafrid, cuai. Contohnya sekarang ni, bila kita ajak manusia supaya kembali kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan undang-undang penjajah, maka ada orang mari kata, dia kata zaman ni, zaman kita hari ini tidak sesuai laksanakan undang-undang Islam. Ada ke manusia bercakap lagu ni? Jawabnya ada. Dia kata undang-undang Islam itu sesuai zaman unta, sesuai zaman naik berjalan kaki di padang pasir. Kita duduk di Malaysia ni tidak sesuai. Kita mengatakan cakapan awak ini bercanggah dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah kata aku sempurnakan perjalanan agamaku, termasuk undang-undang, termasuk akhlak, termasuk muamalat. Yang kita langgar cerita lain. Tapi kalau kita nak memperlekehkan, ustaz nak bicara bab riba, semua perbankan ada riba sekarang. Contohnya. Ataupun bila kita kata kita nak lawan rasuah, ada orang bercakap rasuah ni benda mustahil zaman kita ini, tak nak lawan. Kita kata ini cakapan-cakapan orang yang lemah jiwa, orang yang tidak layak duduk di atas pentas Muslim, bercakap menghina agama sendiri. Tak mungkin. Maka kalau kita bercakap macam itu, bermakna kita seolah-olah kita tidak ada keyakinan bahawa Islam ini akan menyelesaikan. Al-Islam huwal hal, kata orang. Islam yang menyelesaikan masalah, kita kata tak. Islam sakat puasa, sakat solat, sakat haji, lah. Maka timbullah dalam dunia Islam ini yang telah dikondem, dibantah oleh ulama Islam, 2 kumpulan. Zaman dulu dia panggil kumpulan Al-Murji'ah. Tulis nama ni, kalau tak aja dengar, tulis molek sikit. Kumpulan Murji'ah, kumpulan yang memisahkan Islam dengan amal. Dia kata kalau awak dah mengucap 2 kalimah syahadah, tak semaya ke, tak puasa ke, tak laksanakan undang-undang syariah ke, kamu dah Muslim, tak ada masalah. Geng ni, geng apa ni? Geng yang Murji'ah ni tak ada zaman kita ni nama tu. Dia mari nama baru. Nama apa? Kita panggil nama sekular.
Sekular yang kata agama suku, pentadbiran suku. Tahu? Ataupun zaman hok baru lagi dia panggil golongan liberal. Ini bahaya. Liberal ni bagi dia agama itu hak peribadi. Dan macam hubungnya dia dengan Allah untuk solat je. Tapi dari sudut kehidupan ikut dia. Nak ikut siapa? Nak ikut orang putih pun boleh, nak ikut orang Melayu, orang Jepun pun boleh, nak ikut siapa pun boleh. Dia kata ini kebebasan beragama. Kita mengatakan tidak. Maka Islam lengkap sebagaimana Allah Ta'ala sebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sempurna. Kemudian yang kedua, darjat yang kedua Allah Ta'ala bagi, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan ke atas aku nikmat aku bihazad din, dengan agama ini. Karena itu para jemaah sekalian, ulama kita telah meletakkan nikmat yang paling besar yang kita terima dalam hidup ini, nikmatul Islam, nikmat beragama. Kalau kita tak ada agama, bermakna kalau kita senang atas dunia ni, senanglah di sini. Tapi kalau mati tidak dengan Islam, bermakna kita mengundang bala bencana yang cukup dahsyat. Iaitulah kita akan mengundang bala yang cukup dahsyat bila mati. Lah ni tak tahu. Sebab itulah bila orang mati dalam kategori kiamat. Kiamat ni ada dua kategori. Satu kiamat yang besar yang akan berlaku di akhir dunia esok. Satu lagi dia panggil kiamat kecil. Mana kiamat kecil? Kiamat kecil ni bila orang tu mati, qamat qiyamatuhu, maka terjadilah kiamat dia. Jadi pada waktu tu yauma tublas sarair, terdedah segala rahsia. Kita ni sekarang ni kita duduk belawai. Saya betul ke awak betul? Pegangan kita benar ke pegangan kita, awak yang benar? Masing-masing berkerah lengan, orang panggil cawak kotak. Nah, mempertahankan hak masing-masing. Tapi bila mati baru kita tahu, oh, hak betulnya hak dia. Sebab apa betul? Sebab dia ikut Islam. Sebab apa betul? Sebab dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita nampak yang terserlah benar ke salah, betul ke tak betul, iaitulah apabila berlakunya kematian. Tapi apa boleh buat? Apa faedahnya masa tu? Nak undur balik tak boleh, nak ke depan juga tak boleh. Maka kita akan menerima apa yang kita ada. Maka di sini para ulama mengatakan nikmat yang paling besar, yang paling agung yang kita terima pada jemaah sekalian, iaitulah nikmat al-iman wal Islam. Maka kita kena jaga nikmat ni. Oi, saya orang Islam dah. Daripada kecil lagi dilahirkan, ayah kita pergi daftar nama kita di pejabat pendaftaran, dia tulis agama Islam. Walaupun ada usaha, terdengar-dengar ada cuba-cuba orang-orang tertentu nak hapuskan tulisan agama tu dalam apa ni, surat beranak, kita kata itu percubaan yang cukup berbahaya. Sebab apa? Kalau tak tulis agama, orang boleh mengaku apa saja. Bila kena tangkap, saya tidak Islam, saya tidak. Jadi kita nak kata orang ni orang apa? Ini payah kita. Jadi hati-hati tuan-tuan. Dengan ada tulisan agama ni pun, dari sudut penghayatan ramai orang macam tidak beragama. Kita kata macam tidak beragama dari sudut penghayatan agama. Orang tak semaya dikatakan ramai. Orang tak beramal dengan hukum Islam dikatakan ramai. Hak paling mudah sekali tuan-tuan dan puan-puan nak tengok beramal tak beramal dengan undang-undang Islam, tengok pakaian. Lepas maya Isya ni turun pergi pasar malam, tengok anak Cina, anak Siam, anak Melayu. Boleh beza atau tak boleh beza dari sudut pakaian. Dia kata zaman kita ni ada dah beza sikit. Nah, kalau dulu budak-budak hak tak utuh aurat ni sekali dengan tuduh-tuduh ni tak pakai. Tapi zaman kita hari ni, zaman mutaakhir ni, dia pakai tudung. Tapi tudung yang tak patuh syariah. Dah, sekadar beli tekak, pakai tudung, baju, lengan nampak. Kita kata di mana ke penghayatan agama dalam hidup kita. Baik. Maka nikmat kita beragama, nikmat yang besar. Maka menjadi kewajipan kepada ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan ini, iaitulah kita mesti murajaah,
kita mesti ulang kaji balik, tengok kepada kehidupan kita beragama sekarang ni. Ana selalu tanya, tuan-tuan hok duk dengar ceramah ni pun berapa kali dah jawab. Nah, bila kita tanya tuan-tuan dan puan-puan, kita ni nak pergi syurga ke tidak? Semua kata nak pergi belaka. Betul tak? Kalau tanya malam ni, nak pergi pula ni. Tak ada orang tak pergi, kecuali orang yang tak tahu apa. Bila mari soalan yang kedua, nak pergi berapa orang, semua akan jawab, nak pergi satu keluarga. Betul ke tidak? Tapi kalau tanya soalan yang ketiga, dia celik mata. Nak pergi syurga satu keluarga. Waktu mari masjid, waktu mari majlis pengajian, waktu ada kelas pengaji ilmu, berapa orang pergi masjid? Saya seorang ya ustaz, hak lain-lain itu duduk rumah belaka. Kita kata ini satu kepincangan. Menjadi kepincangan besar dalam hidup kita ni, kita seorang yang jadi orang baik dalam rumah kita, yang lain-lain kita biarkan. Baik, para jemaah sekalian, nikmat beragama itu pincang apabila hanya ayah dengan mak yang pergi duduk kuliah, duduk belajar fardu ain, duduk mengaji tafsir, mengaji hadis, duduk berulang alik ke masjid, dengan pakaian-pakaian yang cantik, yang comel, lawa, tapi kita biarkan anak-anak kita bebas hidup seperti tidak orang beragama, pakaian pun tak tahu ke mana, bab semaya, bab solat tidak ditanya, bab akhlak Islam tidak ada cakna. Maka para jemaah sekalian, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat nanti. Kita akan ditanya, wa kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua kamu tu ra'in, ketua, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap ketua akan dipersoalkan oleh Allah apa tanggungjawab apa yang kita buat kepada orang-orang di bawah tanggungan kita. Baik, di akhir ayat Tuhan kata apa? Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku redha bagi kamu Islam itu sebagai agama. Kalau kata Islam tu apa benda? Contohlah, kalau orang tanya kita, Tuan Haji, kita ni beragama Islam. Ya. Daripada kecil lagi ditulis dalam surat beranak agama Islam. Apa makna Islam? Siapa dia boleh jawab, angkat tangan. Tak boleh jawab pun angkat tangan juga. Apa makna Islam? Oh, dia kata banyak tanya malam ni. Kita tanya tu nak suruh mudah lengak, mudah ingat. Jawab bagi, bila orang tanya kita mikir nak jawab, lepas tu dia lekat. Maka ulama Islam mengatakan bahawa makna Islam itu ada beberapa makna. Tulis. Yang pertama, al-Islam ad-din. Islam dengan makna agama. Allah kata inna dina indallah al-Islam. Manakala kata saya Islam, maknanya kita bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan Buddha, bukan Hindu. Alhamdulillah. Islam mengharamkan minum arak. Apa makna? Undang-undang. Islam adalah hukum. Islam hukum. Manakala kata Islam mengharamkan judi, maknanya hukum Islam. Lagi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita ajaran Islam. Maknanya Islam itu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah SWT sebut dalam Quran, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tidak betul-betul kamu beriman sehingga kamu jadikan Nabi itu sebagai hakim. Maka makna Islam yang keempat, Islam dengan makna istislamulillah, dengan makna kita tunduk, kita akur, kita patuh, kita taat, kita terima undang-undang Allah, nama dia Islam. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah Ta'ala syariatkan kepada kita solat, kita terima atau tak terima? Terima. Alhamdulillah. Allah syariatkan zakat, terima ke tidak? Terima. Sebab tu kita bayar zakat. Sekarang ni pula pihak majlis agama mempermudahkan nak bayar zakat. Tak payah pergi pejabat dia. Di sini pun ada. Jompe pun boleh bayar zakat. Mudah sekali. Ya, nak bayar. Berbezanya kalau kita dapat surat saman. Kita lagi derah nak pergi dengar ceramah hari ni.
Orang dengar ceramah tak lari derah, mana rasa penceramah kuat lagi derah. Takut tak ada dengan waktu yang dijadualkan. Kena sama. Sama lari laju ni berapa 300. 300 tak? Tak apalah, kalau tak ada bayar apa dengan orang bayar. Sudah bayar surat sama. Boleh surat sama ni cium ke surat sama. Alhamdulillah selesai dah bayar sama. Kau kata gapo atas kereta? Bila naik kereta kata gapo? Nah, gitu. Tak sebutlah kata-kata tu, macam-macam orang lah. Tapi kalau pergi bayar zakat, sudah bayar zakat, boleh CJ, boleh surat bayar zakat. Kita kata gapo? Alhamdulillah, cium CJ. Pasal apa? Aku selesai tanggungjawab harta aku untuk Allah Azza wa Jalla, hak pakai miskin telah dikeluarkan. Itu makna istislam. Makna orang yang menerima Islam tunduk, akur, patuh dengan makna apa? Dengan makna kita telah menerima undang-undang ini, maka kita bergembira dengan dia. Mari undang-undang jalan raya kita terima juga, tapi terima rela paksa dipanggil. Tak bayar, tak boleh sambung lesen. Bayar juga tak? Tapi zakat kita bayar dengan apa? Bayar dengan iman. Bayar dengan kerelaan hati. Bergembira, sebab itu dipanggil istislamulillah, mana kita akur, kita tunduk kepada peraturan Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang ni kita kena tengok. Bila masuk bab hudud dalam bab undang-undang jenayah, Islam kata orang yang mencuri yang cukup nisab potong tangan. Orang berzina kena sebab. Orang tua-tua yang berzina na'udzubillah kena rejam. Mari bab faraid, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Keluar daripada mahkamah selepas daripada terima surat faraid, kita laki-laki ni senyum lah. Hak perempuan agak-agak lagu mana? Ada ni sekumpulan yang mengaku Islam, sister apa nama ni, marah. Dia kata tidak adil Allah Ta'ala pun. Dua beradik. Kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Ini dia panggil mempertikaikan. Pasal itulah kita nasihat kepada adik-adik yang jual produk-produk heboh-heboh ni, jangan salah cakap. Tuan-tuan, kalau tak buat heboh ni kita rugi. Duk percaya ke faraid saja tak boleh. Kita kata la. Ini cakapan orang yang tidak beradab dengan undang-undang Allah. Allah Ta'ala yastaftunaka. Bila orang mari tanya tentang undang-undang faraid, Allah kata apa? Qulillahu yuftikum. Allah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab, Allah yang akan beri jawapan tentang harta pusaka. Tiba-tiba kita kata harta pusaka yang dibagi cara faraid ini tidak adil. Kita kata siapa yang adil? Siapa yang lebih bijak daripada Allah Azza wa Jalla dalam perundangan? Maka itu yang dikatakan Islam itu dengan makna waraditu lakumul Islam, aku redha pada kamu Islam. Islam itu dengan makna apa tadi? Agama. Islam dengan makna ajaran Nabi. Islam dengan makna hukum. Islam dengan makna kepatuhan dan ketaatan yang tidak berbelah bagi apabila kita menerima ajaran Islam yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua agama yang datang selepas daripada Islam, Yahudi ke Nasara ke, semuanya agama itu dikira agama yang batil, agama yang tidak boleh lagi dipegangi, sebab mereka telah menyeleweng ataupun mereka telah undang-undang mereka telah terpesong, telah dibatalkan. Baik. Kalau ada orang kata, dia kata agama ni semua ni agama samawi. Yahudi asalnya diturunkan kepada siapa? Nabi Musa AS dengan kitab Taurat. Nasara dengan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Jadi tiga-tiga agama ni betul belaka? Maka kita mengatakan tidak. Betul pada zaman dia, sahih. Zaman Nabi Musa itu pegangan dia. Zaman Nabi Isa betul. Bila mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka undang-undang Taurat itu ada yang boleh diterima dan ada yang tidak boleh diterima. Dia panggil nusikhat, telah dibatalkan undang-undang. Jadi kalau ada orang mari lagi nak pegang dengan undang-undang Taurat, kita kata tak ada lagi dah, sudah tamat tempoh. Macam kita juga, kalau ubak tu sudah tamat dia punya tempoh, expired dipanggil, tak boleh makan. Lebih-lebih lagi, kitab-kitab yang ada di tangan kita hari ini, adakah itu Taurat ataupun Bible? Kalau Taurat,
Taurat mana yang kita nak pakai? Kalau Injil manakah yang diturunkan kepada Nabi Isa AS? Sebab itulah kita kata amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Kita beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah. Kita bukan beriman dengan Taurat yang ada di tangan Yahudi sekarang. Kita tidak beriman dengan Injil yang ada di tangan Nasara sekarang, tapi kita beriman dengan Taurat, dengan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Musa dan juga kepada Isa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Jadi macam mana kita nak pegang lagi? Hari ni kalau ada orang kata agama sama, masing-masing nak kepada kebaikan, ini satu dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil wahdatul adyan. Dia panggil apa ni? Pluralism. Agama sama, para ulama mengatakan man qala, siapa dia kata semua agama sama, fala dinalahu, maka orang itu dikira tidak beragama. Mana boleh samakan? Tak boleh nak sama-sama kali dengan Islam yang kita boleh terima. Tapi toleransi boleh. Naam. Allah sendiri sebut dalam Quran la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita berkuasa, kenapa kita tak paksa? Contohnya negara kita Malaysia ni mungkin tak boleh buatlah demokrasi. Negara-negara Islam yang hebat-hebat dulu. Zaman Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar, tak salah zaman Abu Bakar ni lembut sikit. Zaman Umar yang sangat berani, sangat tegas. Ada ke Umar paksa orang masuk Islam? Ke tak ada? Ada? Tak ada paksa. Cuma kita boleh tonjolkan, kita boleh tunjuk kepada orang Islam akhlak kita. Kita tunjuk orang Islam dengan akhlak kita, dengan kebaikan yang kita buat yang menyebabkan mereka masuk Islam. Tuan-tuan boleh baca dalam sejarah kedatangan Islam ke Nusantara. Siapa dia yang bawa? Pedagang-pedagang, ulama-ulama yang mari ke sini. Dengan akhlak dia, orang masuk Islam. Ni zaman kita hari ni, ada seorang pelajar daripada negara barat. Bukan Islam, dia mari belajar ke Madinah. Bila kita tanya dia, sebab apa awak masuk Islam? Dia kata, satu masa Syekh daripada Madinah ni mari ke tempat dia, kawan dia orang Islam ajak dia pergi jumpa, ajak pergi ziarah. Dia bagi tahu Syekh, hadza ghairu muslim, ni bukan Islam ni. Tok Syekh tu kata hormat ke dia, bagi dia makan buah tamar, sampai dia rasa lain apa yang dia dengar. Dia dengar orang Islam ni ganas, teroris, macam-macam dia panggil irhabi bahasa Arab. Rupa-rupa bila dia jumpa orang betul, tak ada teroris. Dia masuk Islam dengan sebab tu ya. Belum baca Quran, belum ngaji Quran, dia masuk Islam bi akhlaqi al-murabbi, dengan akhlak orang Islam. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita zaman kita hari ni, kita nak kata Islam tu sama, orang-orang bukan Islam, agama semua sama belaka, kita kata tidak. Toleransi naam. Maknanya kalau kita paksa orang Islam, mau masuk Islam, kalau tidak aku bunuh ke penjara, dia masuk, dia akan kata dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi hati dia kosong. Itu dia panggil Islam munafik. Orang Islam munafik tak ada faedah. Ingat ke tidak waktu nak pergi perang Uhud? Dalam perjalanan Nabi ke perang Uhud, Nabi berhenti satu tempat nama dia Ajimati Syaikhain. Berhenti sini, Nabi cek tentera. Tengok kanak-kanak belum balik, Nabi kata balik tu. Tunggu balik, kita mari perang. Nabi tengok orang bukan, siapa ni? Dia kata kita tidak Islam lagi. Mari nak bela Madinah. Nabi kata irji'. Nahnu la nasta'in musyrik ala musyrik. Kita tidak minta pertolongan orang kafir nak kalah orang kafir. Balik. Bila puak kafir balik, rupa-rupanya mereka ini dirancang oleh munafik untuk bawa jadi duri dalam daging. Bila tengah perang, puak kafir lari. Pecah tentera. Bila kafir balik, mana perancangan yang dibuat oleh munafik tak berjaya. Munafik mari jumpa Nabi sallallahu. Dia kata, ya Rasulullah, saya kena balik. Isteri nak beranak, salin, tak ada orang, macam-macam alasan. Nabi kita benar balik. Umar duk perhati tengok. Ya Rasulullah, kita nak pergi berperang ni. Rasulullah benar dia balik. Berapa orang tinggal tentera? Nabi kata tilka munafik. Itu munafik. Artinya kalau kita paksa orang masuk Islam, dia jadi Islam, tapi Islam munafik. Macam hari ni kebimbangan sebahagian daripada ibu bapa. Bila anak dia bawa balik, gawe. Girlfriend ke apa friend lah. Nak kahwin.
Nak nikah dengan sebab masuk Islam dengan sebab kahwin. Adakah dia masuk Islam sungguh ataupun tidak? Berapa tempoh pejabat agama benarkan lepas masuk Islam akad nikah? Tuan-tuan boleh tanya, rujuk di pejabat agama. Dia kata tak ada tempoh yang tetap. Cuma kita kata sepatutnya ada tempoh. Mau masuk Islam, kita ajar dia mengucap, kita ajar dia solat, ajar mandi junub. Ni dah lepas akad nikah tanya dia. Bila waktu, what time apa ni nak akad nikah? Allah kata dia ni mandi junub, tak belajar lagi nak akad nikah dah. Jadi kita kata dia masuk Islam kerana apa? Kerana perempuan ke? Sebagian dalam hadis hijrah, man kana hijratuhu li dunia, li yusibuha, aw imra'atin yankihuha. Dia hijrah kerana perempuan ke kerana nak menikah, dia boleh hak dia nak. Maka para jemaah sekalian, itulah perbincangan kita di sini tentang ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka kita mengatakan keindahan Islam, kelebihan Islam itu duduk di mana? Duduk di sebagai agama yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang betul-betul berpegang dengan agama. Apa yang kita tak faham kita belajar, apa yang sudah kita belajar kita amalkan, dan kita mengharapkan kita mendapat keredaan Allah yang melayakkan kita untuk dapat sampai ke syurga Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.